Okay, nama saya Syahrin daripada Cyber Security Malaysia. Okay, hari ini saya akan cerita pasal 5 tips keselamatan dan privacy data di cloud computing. Dengan adanya perkhidmatan penyimpanan data berbentuk awan, anda tidak perlu lagi membawa cakra keras iaitu ataupun dikenali sebagai hard disk atau pemacu ibu jari ataupun thumb drive ke mana sahaja. Contohnya dari Google Drive sehingga ke Dropbox. Okey, kemudian penyimpanan awal ini menyimpan data anda dalam talian, memberi anda kemudahan untuk akses kat mana-mana tempat dan pada bila-bila masa. Dengan syarat ada sambungan internet. Kemudahan yang ditawarkan memang menarik perhatian, namun memuat naik data peribadi anda kepada pembekas sistem penyimpanan awan ini pasti menimbulkan keraguan mengenai isu keselamatannya dan privasi. Tambahan pula, anda tidak tahu siapa yang boleh mengakses maklumat sensitif ini. Bagaimanapun, dengan beberapa usaha tambahan, kita sentiasa boleh lindungi data kita daripada diakses oleh pihak yang tidak dibenarkan. Berikut adalah 5 tips keselamatan dan privasi data di cloud computing. Okey, nombor 1, kita kena buat sandaran data sendiri. Contohnya backup ni, apabila kita sebut tentang pengurusan data, ia menjadi satu kemestian untuk anda memiliki salinan bagi data anda. Secara amnya, membuat salinan elektronik untuk mana-mana data anda merupakan tindakan yang baik supaya anda masih boleh mengaksesnya walaupun salinan asalnya hilang ataupun dah rosak. Dengan adanya perkhidmatan penyimpanan awan yang banyak di pasaran pada hari ini, ia membolehkan anda membuka beberapa akaun awan untuk tujuan backup tersebut. Sekiranya anda mempunyai data cloud, anda juga perlu membuat sandaran data anda secara manual dalam pemacu atau peranti penyimpanan fizikal luaran seperti dalam hard disk ataupun dalam thumb drive tadilah. Ini bertujuan untuk membolehkan kita mengakses maklumat berkenaan apabila kita tidak mempunyai sambungan internet atau capaian internet yang lemah. Okey, untuk nombor 2, elakkan menyimpan maklumat sensitif di dalam cloud tadi. Saya sendiri mempunyai keraguan terhadap apa yang dimaksudkan sebagai privacy di internet. Oleh itu, secara peribadinya saya tidak percaya untuk simpan fail rahsia saya di penyimpanan dalam cloud lah. Atau juga disebut sebagai paranoia. Tapi kecurian identiti semakin meningkat dan saya tak nak ambil risiko macam ni lah. Dengan itu, kita tidak perlu memerhatikan data cloud yang paling sensitif melalui setiap hari. Maksudnya 24 jam kita kena monitor. Saranan saya adalah untuk menyimpan fail-fail yang perlu kita akses dengan kerap saja dan elakkan daripada menyimpan dokumen yang mengandungi data terlaluan untuk pelbagai akaun dalam talian anda atau maklumat peribadi anda seperti nombor kad kredit, nombor kad pengenalan, alamat rumah dan sebagainya. Sekiranya kita perlu juga menyimpan maklumat ini dalam fail tersebut, pastikan kita melakukan penyulitan ataupun encryption data terlebih dahulu sebelum kita memuat naik maklumat tersebut. Okey, nombor 3, gunakan perkhidmatan awan yang menawarkan encryption data. Salah satu cara paling mudah untuk melindungi privasi kita apabila menggunakan perkhidmatan penyimpanan awan ialah menawarkan encryption data untuk kita. Kemudahan ini akan memberi lapisan keselamatan tambahan kepada data sedia ada. Memandangkan encryption data perlu dibuat sebelum kebenaran untuk diakses data diberikan kepada pengguna. Kaedah ini juga akan melindungi data daripada pembekal perkhidmatan dan pentadbir itu sendiri. Walaupun penyimpan data yang telah dibuat penyulitan di cloud cukup baik, tapi lebih baik jika perkhidmatan cloud juga memastikan encryption dibuat semasa fasa memuat naik dan memuat turun data. Okey, ini boleh dilakukan menggunakan standard penyulitan lanjutan ataupun advanced encryption standard 256 bit grade tentera seperti mana yang diadaptasikan oleh beberapa perkhidmatan yang terkenal. Dengan langkah tambahan melakukan penyulitan dan penyusulitan data anda mungkin menyedari bahawa penyeragaman fail anda dengan pemacu awan anda mengambil sedikit masa. Dengan erti kata lain, ini adalah encryption yang perlu anda lalui sekiranya anda ada dokumen anda hanya boleh diakses oleh anda seorang saja. Okey, nombor 4, gunakan kata laluan yang kukuh ataupun guna two type authentication.
Okey, sebagai langkah berhati-hati terhadap penggodam yang berniat jahat, pastikan kata laluan kita kukuh dan tahan daripada cubaan memecah masuk. Terdapat banyak tips di internet mengenai bagaimana membentuk kata laluan yang baik. Selain daripada membentuk kata laluan yang kuat dan unik, pastikan untuk mengubah kata laluan berkenaan dan kerap dan tidak mengulanginya di semua akaun dalam talian lain yang anda miliki. Sebagai alternatif, anda boleh memilih untuk melaksanakan 2 langkah pengesahan ataupun two-type authentication yang lebih selamat sekiranya ianya ditawarkan oleh perkhidmatan cloud anda. Sebagai contoh, pengguna Google Drive, kita perlu akses masuk akaun Google mereka terlebih dahulu bagi membolehkan mereka menggunakan perkhidmatan penyimpanan awan yang telah dilanggan. Okey, two-type authentication boleh diaktifkan untuk akaun Google. Kod pengesahan yang dihantar ke telefon bimbit anda memberikan keselamatan tambahan selain bergantung hanya pada satu kata laluan saja untuk tujuan mengakses data anda di cloud. Okey, nombor 5, lindungi sistem anda dengan antivirus dan anti-spy. Anda mungkin menggunakan pembekal perkhidmatan awan yang selamat dan anda percaya, namun titik kelemahan mungkin terletak pada sistem komputer yang anda log masuk sendiri. Tanpa perlindungan yang sewajarnya untuk sistem anda mendedahkan diri anda kepada bugs atau pepijat dan virus yang seterusnya memberikan ruang kepada penggodam untuk mengakses akaun anda. Okey, sebagai contoh, kehadiran Trojan keylogger yang melakukan percubaan untuk menjejaki semua ketukan kekunci anda. Sekiranya sistem anda tidak dilindungi dengan cukup baik, login yang tidak selamat serta tidak disulitkan ataupun encrypt, ia tidak akan mampu untuk mengesan perisian jahat ini yang disertakan ke dalam fail-fail yang seolah-olah ianya sah. Dengan ini, penggodam akan dapat menjaki ID pengguna dan kata laluan anda dengan mudah. Okey, itu saja sekarang ni. Selamat mencuba 5 tip praktikal untuk menjamin keselamatan daripada data di cloud computing. Okey, kongsikan tip ini dengan rakan-rakan anda yang lain supaya mereka juga boleh mempraktikannya. Okey.